Baik, terima kasih Ismail dari Rompin sebentar tadi. Dan seterusnya, tekad ingin melakar sejarah baru. BN hari ini mengumumkan manifestonya dalam kempen pilihan raya kecil PRK P044 Permatang Pau. Langsung dari bangunan Pusat Komersial Perda di Bandar Baru Perda Permatang Pau, Nurul Husna Bukhari ada butiran penuh. Silakan Nurul. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. 6 intipati utama digariskan Barisan Nasional BN dalam manifesto parti itu bagi menawan hati penduduk Pematang Pauh dalam PRK kali ini. Manifesto yang dilancarkan pengarah pilihan raya BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu memfokus komitmen untuk membela nasib penduduk di kawasan parlimen itu yang dahagakan perubahan. 6 manifesto BN merangkumi ekonomi, pendidikan, kesihatan, program kesejahteraan rakyat luar bandar, pembangunan komuniti dan keselamatan. Ketika ditemui media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan bahawa BN tidak akan sekali-kali memungkiri janji. Telah kami buktikan apabila Teluk Intan telah dimenangi oleh Barisan Nasional. Dalam tempoh 9 bulan saja kemenangan di Teluk Intan, Kerajaan Persekutuan telah membuktikan semua aku janji yang telah dibentangkan pada pengundi-pengundi Teluk Intan. Dalam tempoh 9 bulan, itulah aku janji yang telah dibuat di Teluk Intan dulu akan juga diterjemahkan pelaksanaannya di Pematang Pauh. Turut hadir pada majlis tersebut pemimpin-pemimpin tertinggi komponen BN. Elakkan prasangka dan menghormati agama masing-masing. Itu kunci kepada perpaduan negara kita. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sekiranya ia dapat dikekalkan, Malaysia akan menjadi contoh negara harmoni kepada negara-negara lain. Kerana kita hormat kepada agama yang lain di dalam negara kita. Jadi sebab itu kita boleh bersembahyang. Kita ada adat-adat dan cara-cara kita sendiri, dan kita tidak pernah, orang kata, memperkecilkan cara agama-agama lain mengamalkan agama mereka. Beliau berucap pada majlis ramah mesra bersama masyarakat Siam di Rumah Ibadat Wat Siam, Teluk Wang. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mas Yew Keong dan calon BN Suhaimi Sabudin. Sementara itu, beliau yang juga Menteri Pelajaran turut meluluskan peruntukan sebanyak RM30,000 kepada sekolah Siam di Wat Siam. Peruntukan itu bagi pihak sekolah menambah baik serta membeli peralatan-peralatan untuk kemudahan para pelajar. Sekolah terbabit mempunyai 40 murid yang ditempatkan di dalam 2 kelas terbahagi kepada kanak-kanak dan remaja. Sekolah Bahasa Siam sebagaimana kata Timbalan Perdana Menteri tadi, sebab itu adalah bahasa ibunda kita. Kalau kita tidak teruskan Bahasa Siam, lama kelamaan dia akan lupus. So kita mesti jaga Bahasa Siam. So ini adalah satu berita yang amat gembira untuk semua masyarakat Siam termasuk SAMI. Untuk pengetahuan, sekolah Bahasa Siam kita ini diuruskan oleh SAMI di Wat ini. Mereka mengajar Bahasa Siam. Sekolah berusia kira-kira 20 tahun ini sebelum ini hanya mendapat dana ihsan daripada penderma. Sehingga semalam, lebih 100 permit ceramah dikeluarkan Polis Diraja Malaysia dalam PRK Parlimen Permatang Pauh melibatkan parti-parti yang bertanding. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim dalam pada itu berkata, sehingga kini pihaknya menerima 37 laporan berhubung kesalahan merosakkan poster dan bendera. Bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah, beliau sekali lagi mengingatkan parti-parti yang bertanding agar menjaga sensitiviti agama dan kaum dalam siri ceramah yang diadakan. Kita tidak mahu ada isu-isu menghasut, ada isu-isu membuat dakwaan-dakwaan yang tak berasas dan sebagainya yang boleh menimbulkan keresahan pihak lawan atau keresahan kepada individu-individu tertentu. Kita nasihatkan supaya isu-isu menyentuh perkara ini diketepikan oleh. Menurutnya, sepanjang kempen PRK Pematang Pauh ini, keselamatan orang ramai tetap menjadi keutamaan.
Masuk hari ke-6, kempen menyaksikan suasana agak suram dan hampir tidak berlaku senario perang poster seperti kebiasaan setiap kali pilihan raya kecil. Tinjauan kru RTM di sekitar Permatang Pauh mendapati hanya dua buah parti yang memasang bendera dan poster. Di sekitar kawasan Parlimen Pematang Pauh yang merangkumi 3 Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Seberang Jaya, Pematang Pasir dan penanti menyaksikan hanya poster calon Barisan Nasional, BN dan PRK sahaja yang kelihatan walau jumlahnya tidak serancak selalu. Tiada juga poster 2 lagi calon sama ada dari Bebas Saleh Ishak maupun calon Parti Rakyat Malaysia PRM Azman Shah Othman yang dipasang. Situasi itu memberi tanggapan kepada banyak pihak bahawa kempen melalui pemasangan poster dan bendera pada PRK kali ini agak suram. Atau barangkali semua parti dan calon bertanding mengubah taktik dan strategi dengan menggunakan media sosial untuk berkempen. PRK Pematang Pauh menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara Datuk Seri Dr. Wan Azizah dari PKR, Suhaimi Sabudin BN, Saleh Ishak Bebas dan Azman Shah Othman Parti Rakyat Malaysia. Sebut sahaja nasi Arab, pasti terbayang hidangan nasi biryani lazat yang menjadi kegemaran penduduk di negara ini. Di Pematang Pauh, kegilaan serupa menikmati hidangan Timur Tengah itu turut dikongsi masyarakat di sini, sekaligus menjadi antara daya penarik ke kawasan Parlimen ini. Restoran Kasar Hadramaut di Bandar Perda Permatang Pauh merupakan satu-satunya yang menghidangkan nasi Arab dengan pelbagai jenis aneka rempah ratus yang diterbangkan khas dari Yaman. Mula beroperasi sejak 2011, ia menawarkan menu pelbagai jenis hidangan nasi Arab. Antaranya nasi mendi, hanif, kapsa, zurbian dan marut dengan deretan cita rasa lauk pauk kambing, daging, ayam dan telur. Menggunakan kepakaran daripada 8 chef dari Yaman dengan lebih 20 pembantu chef, restoran ini mampu menarik pengunjung dari seluruh negara kerana kualiti dan keaslian rasa rempah aslinya. Menggunakan rempah zurbian sebagai rahsia resepi setiap menu masakannya, tidak hairanlah jika pengunjung sanggup datang dari jauh semata-mata untuk menikmati rasa nasi Arab yang cukup enak dan lembut. Ni saya jemput mak ayah saya daripada Perak lah untuk rasa nasi Arab daripada kedai yang kat sini. So kami, saya suggest untuk makan nasi mandi lah. Mandi. Saya pun lah pergi Uni Arab sampai 3 kali dah. Nasi Arab ni biasalah. Kat sini agak berlainan sikit lah. Mungkin dari segi ingredient dia bertambah lah. Sebab nasi dia ni special sikit. Okey, special macam mana boleh ceritakan? Sebab dekat Malaysia ni susah dapat je ni. Dekat Penang boleh dapat kat sini nasi Arab ni. Menu yang paling saya suka lamb maduruk. Ya, lamb maduruk. Dia rasa basah. Lepas tu rasa fresh lah. Dia punya kambing. Menyedari potensi perniagaan nasi Arab dan sambutan yang menggalakkan, pengurusnya Yahya Abdullah Madani berhasrat membuka 2 lagi cawangan baru di Ipoh dan Kuala Kedah menjelang hujung tahun selain restoran induk di Bandar Perda ini. Sebab this area actually is a Muslim area. I don't go to Penang Island because there are a lot of Chinese. Because Chinese they don't like to eat Arabic or Muslim food. The most of the like is a Malay, is a Muslim like us. So we our market is for Muslim orang only. So this area is a Muslim area. Saudara, penangan masakan Arab di restoran Kasar Hadramaut ini memang mempunyai kelainan yang tersendiri kerana selain dari hiasan dalaman yang menunjukkan simbol masyarakat Arab antaranya pisau Arabic dagger dan beberapa motif masyarakat tradisional Arab itu sendiri, restoran ini pastinya merupakan one-stop center bagi penggemar dan juga pencinta produk-produk Timur Tengah seperti minyak wangi dan juga kosmetik. Sekian langsung dari bangunan Pusat Komersial Pedah. Ikuti laporan PRK Parlimen Pematang Pauh dalam Nasional 8 malam nanti. Dengan itu kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri.